وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat tafrijah dulu nah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan satu lafaz yang tertinggi, lafaz Alhamdulillah. Tidak ada yang terlebih agung yang untuk kita agungkan selain daripada zat Allah Azza wa Jalla. Atas kurniaan Allah kepada kita, kita kembali lagi pada pagi ni, pagi Ahad. Pagi Ahad ni terkenal dengan hari berlibur, hari orang cuti, orang berehat. Hari ni kalau kata untuk orang yang bekerja, hari ni lah nak tengok rumah, nak kutip kain baju basuh, nak sapu rumah, nak masak. Kalau untuk yang tak bekerja, hari ni lagi sibuk. Sebab semua orang ada di rumah. Sebenarnya kasuri rumah ni adalah pekerja 24 jam. Dia tak ada hari cuti lagi, kesian kat dia. Sebab tu suami-suami yang mana ada isteri yang tak bekerja, yang duduk di rumah tu, hargailah mereka. Kerana sesungguhnya mereka itu adalah orang yang berkhidmat 24 jam. Khidmat yang diberi tanpa rasa bebanan kepada dia. Walaupun dia sakit. Kalau dia sakit, dia susah hati. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak bangkit. Dia nampak kain baju banyak. Mangkuk pinggan tak basuh. Itulah pekerja 24 jam. Wajib dan patut apabila dia minta seorang pembantu, wajib adakan. Balik minta kat suami. Ada orang gaji. Balik minta dekat suami. Ni Ustazah ajak buat jahat lah ni. Balik minta kat suami. Kata nak gaji.
Boleh tak? Bahkan dalam Islam mengharuskan. Kalau jika seseorang isteri itu memohon pembantu untuk membantu dia buat kerja rumah, maka suami wajib mengadakan jikalau dia mampu. Ini bila dia ada duit lebih sikit, dia nak kahwin lain. Dia menzalimi isteri dia kan. Allahu Akbar. Tak mana nak kata lebih-lebih bab ni sebab bab ni melibatkan hukum Allah. Berpoligami tu diizinkan dalam Al-Quran. Tapi kena tengok kesejahteraan pada isteri yang pertama dahulu. Bila dia dah cukup kesemuanya, barulah kita boleh pasang lagi satu. Tu kena belajar, kena mengaji habis-habis no. Jangan mengaji kahwin lebih daripada satu sunnah. Kan? Bila belajar tentang tu saja, dia dapat yang tu sajalah. Alhamdulillah. Hari ini dengan izin Allah kita akan sambung ayat yang ke-26 daripada surah Al-Baqarah juzuk 1. Kita baca dulu nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-26 berbunyi. Yang kita baca tadi, sesungguhnya maksudnya sesungguhnya Allah tidaklah malu membuat perumpamaan apa saja. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma. Bahkan dia kata, nyamuk atau yang lebih kecil daripadanya itu, yang lebih kecil daripada nyamuk hama, maka adapun orang yang beriman mengetahuilah ia bahawasanya ia adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan adapun orang-orang yang kafir maka berkatalah mereka, apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan begini? Tersesatlah dengan sebabnya kebanyakan manusia dan mendapat petunjuk dengan sebabnya kebanyakan, dan tidaklah akan tersesat dengan dia melainkan orang-orang fasik. Ayat ini cukup mendalam. Ayat ini ayat sains. Ini ayat sains. Yang mana para cendekiawan ulama-ulama terdahulu bila mana mendapat ayat ini daripada lidah baginda sallallahu alaihi wasallam, dia terima para sahabat ni. Kan saya cerita wahyu itu didatangkan dengan berbagai cara. Ada yang dia turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengah duduk di atas unta. Apa berlaku kepada unta tu? Unta tu terduduk. Jatuh terduduk. Kalau kita kata sebab berat nak masuk ilmu wahyu ni. Unta tu nanti jatuh terduduk. Ada sebahagian kata menghormati turunnya wahyu, unta yang tengah berdiri akan duduk. Sebab apa? Sebab ada Rasulullah tu dan wahyu sedang turun. Berlaku penurunan Al-Quran. Dan ada ketika-ketikanya sedang Nabi duduk berkhutbah, berkuliah macam kita ni duduk, tiba-tiba Nabi terdiam, dilihat keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam berpeluh-peluh. Kulit Nabi yang putih kemerahan itu merah seperti udang yang dibakar. Waktu
wahyu turun. Nabi akan diam dan sahabat-sahabat cuma perhati tengok. Waktu Nabi diam tu berkeringat dan kulit Nabi itu merah seperti udang yang dibakar. Dan ada ketika juga, ketika mana wahyu diturunkan, Jibril datang, dia dengar bunyi loceng. Rasulullah sedang duduk dengan 2-3 orang sahabat, tiba-tiba dengar macam bunyi loceng. Rupa-rupanya petanda Jibril datang membawa wahyu bagi menyelesaikan permasalahan. Dan ada ketika-ketikanya wahyu itu turun sedang Nabi tidur. Nabi tengah tidur. Nah, dia datang melalui mimpi Nabi SAW. Cara penurunan yang berbeza-beza. Penurunan Al-Quran. Tapi yang ayat yang kita baca ni, ianya diturunkan kepada baginda SAW sedang Nabi duduk menghadap dengan orang munafik dan juga orang Islam dan juga orang Yahudi. Munafik ni Islam, tapi Islam yang kesamaran. Yahudi ni memang sah dah kafirnya dan Islam tu memang sah dah Islamnya. Nabi duduk dengan 3 golongan ni sekali. Nah, sebab apa? Sebab diturunkan ayat ni, dia kata Allah ni letak dalam Al-Quran perumpamaan binatang kecil-kecil. Kan Allah Ta'ala pernah meletakkan perumpamaan dalam surah Al-Ankabut. Surah Ankabut ni surah apa? Labah-labah. Surah labah-labah. Allah Ta'ala kata orang-orang kafir ni mereka macam labah-labah buat sarang. Sebab kita tengok kan sarang labah-labah. Ada yang besar, dia buat cantik, dijalinkan menggunakan air liur. Sebesar mana pun dia buat, kita nanti nak biar runtuh, sekali kita cari lagu tu ya, akan runtuh. Dia buat pula sekali lagi, dia buat pula. Kemudian manusia ni, kalau kata nak sapu, kalau kita ambil menyapu, sekali kita relah. Faham maksud relah kan? Bahasa Pulau Pinang Pio ni saya. Sekali kita relah, maka habislah. Yang dia buat punya besar tu. Akhirnya yang tinggal ajalah sawang-sawang belaka. Kadang-kadang kena kipas, kena angin pun akan rosak sarang labah-labah tu. Perumpamaan Allah Ta'ala kata orang kafir ni, mereka yang duk buat berhala-berhala tu, macam labah-labah buat sarang. Dia tak boleh nak mempertahankan diri dia. Sarang labah-labah tu tak boleh mempertahankan labah-labah tu daripada dihancurkan. Suami siapa main di belakang? Isteri. Jadi berhala tu dia tak boleh nak mempertahankan penyembah-penyembahnya. Kalau kata pilah katok dia dengan apa pun, dia akan jatuh relai, gugur. Macam tu lah sarang labah-labah. Buat lagu mana pun dia tak boleh memberi perlindungan pada labah-labah tu. Labah-labah tu boleh melekat duduk kat tu. Berjalan ke hujung, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tapi kalau kata hujan, adakah dapat berlindung? Tak dapat. Tak dapat melindungi dia daripada terkena hujan. Kalau kata angin, tak dapat berlindung. Jadi perumpamaan ini Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala kata orang kafir ni, macam tu lah lebih kurang dia. Macam tu lah lebih kurang orang kafir ni. Dia buat berhala, berhala tu tak boleh tolong. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut, hampa cipta dia, hampa kata dia cipta hampa. Cuba hampa suruh dia buat seekor lalat. Dia tak boleh. Lalat kalau hurung dia pun dia tak boleh nak buat apa. Melainkan dia tunggu saja. Kalau buat mata dia terbelik lah. Berkejip pun tak boleh. Kadang-kadang buat dia tak bubuh baju, maka tak berbaju lah. Hujan, panas tanpa henti kena dia, pun dia tak mampu nak lindung diri dia. Itulah perumpamaan sarang labah-labah. Orang Yahudi, orang-orang kafir ni, bila dia dengar Rasulullah baca ayat tu, dia kata, Allah ni tak malu tu. Sebesar-besar makhluk yang ada, kenapalah buat perumpamaan nyamuk? Kenapalah buat perumpamaan nyamuk? Allah Ta'ala kata, aku tak malu. Sebab ada sesuatu yang lebih besar pada nyamuk tu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku memang tak malu. Nak jadikan nyamuk ataupun wa ma fawqa, ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa dia? Hama. Apa dia? Namlatun, surah Namlatun.
Namlah. Surah apa tu? Surah semut. Kan Allah Ta'ala cerita tentang, sampai Allah Ta'ala letak nama dia. Surah tu surah semut. Kecil semut tu lagi daripada laba-laba. Ada yang semut besar tu besar lah nak. Kecil semut tu daripada nyamuk pada. Halus-halus. Tapi Allahu Akbar. Kalau kata dia menyerang, dia masuk dalam gula kita ke, ataupun dia gigit kita yang di tepi-tepi ni. Ataupun kadang dia melekat bukanlah banyak. Di baju kita, kena tangzip belakang. Kita duk garu situlah. Bukan banyak mana, kecil je. Yang kita panggil semut mayat, merah halus-halus, tak nampak pun. Mudarat dia besar tu. Macam keluarga semut, anak-anak. Dia boleh makan satu bangunan. Dia boleh makan. Tu kata Allah, aku tak malu nak buat perumpamaan ni. Maka dengan sebab itu cendekiawan Islam buat kajian. Kenapa Allah Ta'ala sebut pasal nyamuk? Kenapa Allah sebut pasal nyamuk di dalam surah Al-Baqarah ni? Sebab nak suruh kita perhati kata Allah. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman mengetahuilah ia bahwasanya ia adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Orang yang beriman ni bila dia dapat ayat cerita pasal nyamuk, dia nak cari, dia nak kaji apa ada pada nyamuk. Maka cendekiawan pada zaman Rasulullah dulu cuba mencari. Cari. Tengok nyamuk macam mana. Kemudian mai lapis tabi'in. Walaupun waktu tu tak ada mikroskop lagi. Kemudian mai lagi zaman maju tu yang kata Al-Quran dan sains berpisah tiada. Apa yang dapat disimpulkan bahawasanya nyamuk ni rupanya dia bukan seekor binatang yang sekadar membawa kemudaratan kepada kita. Bahkan ketika mana dia menghisap darah kita, dia hisap darah kotor saja. Darah elok dia tak hisap. Dia hisap pada lapisan bawah kulit. Bukan dia benam sampai ke dalam tu. Lapisan bawah kulit ni adalah tempat kita bekam. Kita disunatkan berbekam. Waktu Nabi SAW naik Isra' Mi'raj, waktu nak balik, nak turun ke bumi, berjumpa dengan para malaikat pada lapisan-lapisan langit bumi, malaikat berpesan, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, suruh mereka berbekam. Kerana berbekam itu adalah sebaik-baik ubat. Pasal apa? Dikaji, berbekam ni darahnya diambil daripada mana? Darah di bawah lapisan kulit. Darah yang kotor. Nyamuk, bukan dia bawa medril tajam panjang tu dia gerudi kita, dah. Dia ambil bawah lapisan kulit. Dan ketahuilah darah yang dia hisap tu adalah darah kotor. Tapi dah orang tak nampak sebab dia kecil. Orang pun nampak, siapa nak biak lah. Okey. Kelebihan yang ada pada nyamuk ni, dia sebenarnya dia mempunyai 100 mata. Subhanallah. Nyamuk ni dia ada 100 mata. Kau ada? Kita ada 2 biji mata je. Kita ada 2 biji mata je. Tapi dia ada 100 mata. Kalau mereka tengok melalui mikroskop, mereka tengok mata dia memang sebelah-sebelah ni ada 50. Masya Allah. Kalaulah Allah Ta'ala tu besarkan nyamuk macam kita ni, berani kita nak hidup. Berani kita nak hidup. Biji mata dia aja 100. Sebelah-sebelah dia ada 50. Subhanallah. Allah tu maha kaya. Ni kata Allah Ta'ala, kalau orang-orang yang beriman ni, mereka tahu keadaan nyamuk, mereka akan kuat lagi keimanan pada Allah. Akan kuat lagi. Kalau sebelah mata tu ada 50. 12 ada 100. Gigi ada 48. Patutlah gigi gatai sembuh. Tak sakit. Tidak. Gatai saja. 48 batang gigi. Kita cuba fikir dengan logik akal, binatang sehalus nyamuk. Macam mana Allah Ta'ala letakkan 50 biji mata sebelah kanan dan sebelah kiri menjadikan 100 biji mata. Sekecil nyamuk. Hebat. Hebat penciptaan Allah. Sebesar-besar kita ada 2. Sekecil-kecil nyamuk ada 100. Gigi 48 batang. Kita ada berapa? Kita cerita yang gugur dah banyak.
Nah, tinggallah 5-6 batang lagi. Sementara nak balik, Allah Ta'ala nak jemput. Adalah sikit-sikit lagi. Tu pun buat nak kawan yang gigi palsu. Tak kita cakap. Kan tidak saya dia terkelak habis. Nah, banyak tu saja yang tinggal kat kita. Hebat mana kita manusia ni? Yang nak belagak sangat. Nak pandang nyamuk tu binatang yang kecil. Kata Allahumma khalaqtu hadza batila. Aku tak pernah ciptakan satu-satu benda tu dengan sia-sia. Melainkan bersebab. Nah, bila hampa kaji, hampa perhati, baru hampa tahu. Nah, dan kemudian, nyamuk yang kecil tu, dia ada 3 jantung. Dia ada 3 jantung. Satu jantung berfungsi lagu jantung kita. Nah, fungsi lagu jantung kita. 2 lagi jantung ini berfungsi mengawal sayap dia. Dia nanti peka. Orang nak tampak dia kan, kita nak tampak nyamuk ni kita yang betul-betul ni. Kalau kata silap sikit, dia belah. Ada hak yang lagi cepat. Kita ni marah tak kira dah. Hang gigit aku sampai berdarah. Kita bagi. Padahal sekali kita bagi macam tu pun dia mati dah. Tapi kita geram sangat. Kita bagi. Sagi merah je. Kita yang kena pukul. Pedih tu pedih. Kita kena penampak. Nah. Nak kelak. Nah. Kena bagi tak kepala tandai ikan. Tak kira. Nah. Kadang baby-baby ni. Kita tengok, sayangnya anak aku punya jaga. Nyamuk ketik marah dekat nyamuk ni. Nyamuk gigit. Allahu Akbar. Itu kelebihan dia. Tapi dia memang ada kemudaratan dia. Selain dia bawa penyakit kan. Dia ada penyakit yang dia bawa. Macam manusia, ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Itulah setiap makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Ada baik, ada buruk dia. Kita tak boleh nak kata kat kawan tu, semua buruk, semua jahat, semua tak betul, tak kena. Nah, jadi perumpamaan nyamuk ni, kemudian bila mana 2 jantung lagi mengawal 2 sayap dia. Nah, untuk dia terbang ke mana-mana yang dia suka. Dan kemudian, nyamuk ni kan dia ada sesungut radar. Radar ni punya hebat. Kalah radar kapal terbang. Kau dia kata kapal terbang hilang dari radar. Punya hebat. Sebab apa? Sebab dia tahu manusia duduk kat mana. Dia boleh rasa. Dia boleh rasa dia pi. Dia tak pergi gigit dinding. Nah, dia pergi cari manusia. Sebab dia tahu. Dan kemudian, punya hebat radar dia ni, dia boleh pilih antara darah yang sedap dengan darah yang tak sedap. Kalau kita tengok setengah orang, nyamuk suka gigit dia. Dia hingga duk garu awak ni. Aku tak kena gigit pun, nyamuk suka dekat dia. Sebab apa? Darah dia. Itu kelebihan yang Allah bagi. No? Kita boleh rasa, kita ni nak kena ambil darah kawan tu, pergi test dulu, masuk makmal, keluar keputusan seminggu, baru tahu darah kita jenis apa. Nyamuk dengan menggunakan radar yang Allah Ta'ala bagi dekat dia tu, dia dah boleh tahu dah. Dia ni darah dia jenis apa? Dia ni jenis protein tinggi. Sempoi kalau makan. Dan kemudian, nyamuk ni dia macam makhluk yang lain yang Allah Ta'ala kata aku ciptakan makhluk itu berpasang-pasang. Bermakna ada jantan, ada betina. Hak jantan tak makan darah. Hak betina saja makan darah. Sebenarnya makan darah tu darah bukan makanan nyamuk. Ini kata Ibnu Sina. Darah bukan makanan nyamuk. Yang makan darah ini adalah nyamuk betina untuk dia nak ram telur dia. Vitamin untuk telur dia. Macam ibu mengandung kan kena duk pergi cek. Bulan sekali, mula-mula mengandung, lepas tu dekat-dekat nak bersalin. Dia suruh pergi tiap minggu. Kalau kena ada masalah, hari-hari kadang tu. Kena pergi, nah. Dia nak jaga kandungan dalam tu. Dia bekalkan ubat untuk kuatkan rahim, untuk sihatkan baby dalam kandungan. Rupa-rupanya darah manusia itu adalah menjadi vitamin untuk telur nyamuk. Yang ada di dalam perut nyamuk betina. Subhanallah. Apa makanan nyamuk? Dia makan sari bunga. Sari bunga, madu bunga. Bunga ni semua ada madu sebenarnya. Bahkan bunga jarum, sampai nama bunga jarum alih-alih kan. Bila kita cabut, cuba kita isap. Manis kan? Itu makanan nyamuk tu. Nah, bunga-bunga ni adalah makanan nyamuk. Begitu juga minuman dia, di antara minuman dia,
Dia minum air embun. Maknanya darah bukan makanan dia. Tapi dia terpaksa minum untuk jaga kandungan telur yang ada di dalam perut dia. Hebat dah Allah. Maha hebat. Subhanallah. Sebab tu kata Allah Ta'ala, maka ada pun orang-orang yang beriman, bila dia dapat tahu, faya'lamu annahul haqq. Bahawasanya Allah itu sangat-sangat benar. Nah, tapi orang kafir ni hanya nampak buruk saja. Kita bila perhati tengok. Dan kemudian, pada mulut nyamuk yang dia ada jarum kan? Di jarum tu dipanggil bilah pisau. Ada 2 bilah. Maaf, bukan 2 bilah, 4 bilah. Nah, saya tersilap bagi fatwa, minta ampun, minta maaf. Bukan 4 pisau, 6 mata pisau. 6 mata pisau. 4 mata pisau ni, kerja dia potong. Potong kulit kita, dia nak masuk tu dia potong. Dia ada 4 gergaji macam tu. Yang ni saya tengok dalam National Geographic. Cerita pasal nyamuk nah. Puan-puan boleh balik pergi tengok nah. Dia nak masuk, dia nak benam tu bukan kata saya, tapi lajulah mesin dia. Bukan macam mesin kita baru nak pergi cari pelak nak buka dah. Nah, dia bagi 4 mata pisau tu, bila dia tebuk kita, rupanya bila dia tebuk kulit kita tu bentuk luka 4 segi. 4 pisau tu potong. Nah, ke-4 sudut baru dia benam straw dia tu masuk. Untuk dia sedut darah. Untuk dia sedut darah. Okey. Hak yang straw tu, itu dia bukan satu, dia ada 2. Satu sedut naik, satu dia sedut turun. Dia sudah hak sedut, hak lepas turun tu apa dia? Yang tu ubat bius. Saya kata dia ada 6 mata pisau. Ubat bius tu apa? Dia gigit kita tak rasa. Tapi lepas dia belah, baru rasa gatai. Oi, tengok doktor nak suntik kita kan. Doktor akan sapu dulu ubat kan. Lepas tu baru dia bubuh. Mula-mula dia nak bubuh tu. Subhanallah. Hebat tak Allah? Maha hebat. Pada sekecil-kecil makhluk yang bernama ba'udah. Apa dia ba'udah? Ada 6 mata pisau di mulut dia tu. Dan 4 tu tebuk ke 4 penjuru. Hak 2 lagi, 1 sedut darah, 1 lagi lepas ubat bius pada bahagian tu. Dia tak mau bagi kita rasa sakit waktu dia benam tu. Kita tak rasa. Tengok orang kenyang dah tu, bagi penampak pemesong-mesong. Kadang kena. Kalau kena tu tak apa, puas hati. Tapi kalau tak kena radang, tak kira-kira dah. Cari ni. Itulah kita lemah. Dengan nyamuk pun kita lemah kan. Kadang-kadang dia bawa satu penyakit mudarat. Dia bawa denggi. Berapa ramai makhluk manusia yang mati dengan sebab denggi kan. Denggi berdarah. Dia bawa cikukunya. Allahu Akbar cikukunya tu. Cikukunya ni dia attack dekat sendi-sendi dah. Saya kena cikukunya dalam tempoh PKP baru ni. Mula-mula kita kena PKP tu, saya kena cikukunya, subhanallah. 3 bulan saya tak boleh jalan. Tapi hikmah. Dengan sebab kelas semua tutup, surau masjid semua tutup, sekolah semua tutup, bolehlah duduk di rumah. 3 bulan saya tak boleh jalan. Teruk sungguh. Punca nyamuk. Allahu Akbar. Besar sangat ke punca dia? Tak besar pun. Tapi bila mana Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala kata, ni tentera-tentera aku. Tengok Allah Ta'ala hantar apa? COVID, nampak tak kuman dia? Lagi tak nampak terus. Kalau nyamuk nampak juga terbang. COVID terus tak nampak. Allah hebatnya. Allah maha hebat. Itu kata Allah di sini, wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaqulu, depa nanti kata, madza aradallahu bihadza mathala. Allah ni mau apa duk bubuh perumpamaan macam ni? Lebih kurang gitulah. Madza aradallahu bihadza mathala. Allah ni mau apa? Duk bubuh perumpamaan binatang kecil-kecil ni. Mau apa? Hang kajilah bab binatang lu. Hang baca bab binatang tu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah kata, seandainya dunia ini
tak berharga. Seandainya dunia ini tak berharga, seperti sayap nyamuk je. Bermakna sebelah sayap nyamuk tu apa harga? Nah, apa harga? Tak ada apa harga. Jikalau dihuni oleh seluruh manusia-manusia kafir, dunia ni memang tak berharga. Tak ada harga. Nescaya Allah Ta'ala takkan turunkan air walau satu titik pun ke muka bumi. Itu kata Rasulullah. Bermakna sayap nyamuk tu ada harga. Nah, sayap nyamuk tu ada harga di sisi Allah Ta'ala. Nah, bahkan manusia yang kufur, yang kafir, langsung tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Oleh kerana Allah Ta'ala menghargai sebelah sayap nyamuk, maka masih lagi turunnya hujan dari langit. Masih turunnya hujan daripada langit. Tanda Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada makhluk-makhluknya yang lain. Manusia ni Allah Ta'ala peruntukkan dengan mempunyai akal untuk berfikir yang baik dan yang buruk. Jadi apalah yang hampa tahu bila hampa tak mengaji. Bila tak belajar, kita tak tahu. No? Bila kita belajar, baru kita tahu di mana rezeki dia. Kita tengok lah, dia terbang di udara. Tapi bila dia bertelur, anak dia tinggal dalam ayak. Dia tinggal dalam ayak. Kalau nyamuk denggi, dia panggil nyamuk elit. Orang kaya dia cari, orang duduk rumah flat tinggi-tinggi tu. Kita dengar-dengar, dia kena denggi. Kita ingat kita duduk di kampung ni lah banyak tempurung-tempurung, segala tin-tin kosong. Kan orang kampung ni lungguk sampah dia, pakai bakar belakang rumah je. Jadi banyaklah bertakung. Tapi kita dengar yang kena denggi ni, yang orang duduk flat-flat, laratkan nyamuk naik-naik tangga tinggi sampai lagu tu, rupanya dia naik. Subhanallah. Nah, dia naik pergi sampai ke atas dalam pasu-pasu bunga. Hak sikit-sikit orang buaya. Walaupun setebal 5 kupang tu. 50 sen kata orang KL. 50 sen. Dia tebal banyak tu je. Banyak mana. Dia boleh bertelur. Cambah anak dia. Nanti saat anak aku besar gigit hang sampai mati. Boleh jadi. Itu kata Allah, bila hangpa tak mengaji, hangpa tak tahu cerita pasal nyamuk ni. Bila dah hangpa mengaji, baru hangpa tahu. Ui, mata saja ada 100. Patutlah dia nampak merata orang. Lepas dia ingat kau ni, dia ingat kau ni, dia ingat kau ni. Jadi bila orang kafir ni, bila dibaca perkara yang sedemikian mengakui, patut Allah Ta'ala sebut nyamuk dalam Al-Quran. Nah, kebanyakan saintis yang mengkaji binatang ni kembali kepada Islam. Bahkan Allah Ta'ala boleh tak nak buh perumpamaan hak besar-besar? Boleh. Paling besar makhluk binatang dalam dunia ni apa dia? Kita sebutlah dinosaur, bukan zaman kita. Ikan paus. No? Makhluk yang paling besar sekali dalam dunia ni lah. Di antara binatang-binatang, bagi kita ikan paus. Nah, ikan paus. Yang mana dikatakan ikan paus ni kalau kata, dia panggil paus biru. Nah, dia punya badan dia, berat dia 150 tan. Tapi mataulah, no? Sekali-sekali dia nak makan. Kalau kata nak makan dia, anak dia kata minum 3 kali anak dia menyusu, 1 tan susu dia kena bagi. 1 tan susu. Lepas tu kalau kata dia pula nak makan untuk nak bagi dia kenyang, sekok-sekok ikan paus ni, 4 tan ikan. Sekali makan 4 tan ikan. Kita ni kalau kata makan 2 ekor ikan pun dah kata banyak sangat dah. Ikan orang duduk belah belakang tu. Ikan cencaru. Kan? Kalau angkat sekok-sekok, lega, segedebak. Rasa macam banyak sangat kan? Ikan paus. Sekali dia makan 4 tan. Lebih kurang dalam 300 kilo lah. Sekali dia nganga mulut dia. Larat kita nak bagi makan. Boleh Allah Ta'ala buat perumpamaan tu. Kau hampa tak larat nak fikir lah. No? Betapa besarnya Allah. Betapa kayanya Allah. Melimpah makhluk dalam laut tu. Manusia pun makan ikan. Ikan pun makan ikan. Tapi pernah berkurang? Tak pernah berkurangan. Masya Allah. No? Hebat sesungguhnya hebat. Okey. Sikit lagi. Ada cerita pasal nyamuk sikit lagi. Saya tinggal. Di kaki nyamuk tu, dia sebenarnya dia ada, kita kata macam kuku-kuku tajam. Untuk menjaga kaki dia daripada tergelincir
Waktu dia tengah gigit kita tu dia tak jatuh. Tak tergelincir, tak lincin. Dia ada kuku-kuku tajam di kaki dia tu. Kuku dia bersusun-susun tu di kaki dia. Bila mana dia hinggap di kita tu, dia tak melorot. Faham maksud melorot? Dia cakok kuat di situ. Senanglah. Pisau dia nak buat kerja. Tak lama pun. Dalam duduk tengok tu dia gigit. Dalam kita duduk jaga ni. Tengok-tengok dapat kat dia. Sehari dia tinggal bekas. Tapi Allah Maha Kaya. Pada bayi, kanak-kanak yang kecil-kecil kena gigit nyamuk tu, dia pun tak gatal. Mok lah yang duk pergi garu. Dia pun tak gatal. Subhanallah. Rupanya ubat bius yang dia bagi dekat baby ni, tahan terus sampai ke sudah. Kita ni sak je sebab kita orang tua dah. Kita dah dewasa. Bius dia hilang bila mana dia terbang, tak lagi kita garu lah. Tapi untuk bayi, untuk baby, dia ubat bius tu terus. Sampai nyamuk tu terbang, dia takkan rasa gatal. Masya Allah. Macam mana di dalam jasad seekor nyamuk yang halus, ada 6 mata pisau, ada 100 biji mata, ada 48 batang gigi. Kemudian ada ubat bius lagi dalam tu. Ada 3 jantung. Kayanya Allah. Baru terasa diri kita kerdil daripada nyamuk. Kerdil sesungguhnya. Apa yang ada pada aku ya Allah? Hanyalah tak lain dan tak bukan adalah akal untuk berfikir. Nafsu menghiasinya. Seandainya aku pandai membawa akal ini, memikirkan tentang kebesaranmu ya Allah, berimanlah aku denganmu. Tapi kalau akal yang ada pada kita hari ini, kita gunakan untuk fikir yang busuk, yang tak elok, yang buruk saja, rosaklah diri. Manusia ni lebih akal ya. Kalau kata orang tua-tua dulu, dia suka kata, dia ni banyak akal. Dia macam-macam banyak akal. Manusia ni lebih akal je. Hal lebih lain pada tu bercakap. Cakap bukan main, besar tak kira-kira dah. Boleh kita nak buat nyamuk. Sehalus-halus nyamuk, kita nak buat 3 jantung nak letak kat dia. Kita nak buat 100 biji mata nak bubuh dekat dia. Mampu kita buat. Bahkan kita tak mampu. Kita nak bubuh 6 mata pisau. Kita nak bubuh gerigi-gerigi di kaki dia nak sangkut. Allah. Apalah yang ada. Kemudian radar tu yang hebat tu. Boleh mengesan haba manusia. Yang untuk dia gigit. Kemudian dia boleh tahu pula tu. Jenis-jenis darah, kumpulan-kumpulan darah. Ini gerik apa dia tahu. Allah. Dia kata Allah, orang yang beriman bila dia tahu, dia baca, dia dengar, dia tengok, dia faham, dia lagi beriman. Dapat pahala ni. Kalau tengok dokumentari pasal binatang, cuba tengok macam mana penguin bela anak no. Mak tu tolak-tolak dapat anak tu tinggal lah. Rupanya bapak yang bela anak. Bapak ada susu. Duduklah di dalam perut bapak tu. Di bawah kaki. Hidup di bawah kaki, dalam bulu bawah kaki bapak tu. Itu semua cerita tentang binatang ciptaan Allah yang Maha Kaya. Pada penciptaan langit dan bumi, diletakkan pada binatang-binatang untuk kamu berfikir. Kalau kata kita mau fikir lah, kalau tak mau fikir tu yang duduk fikir pasal salah orang tu tak kena, orang ni tak kena perangai macam ni. Pasal dia tak mau fikir pada penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ni terlampau banyak. Kejadian siang dan malam ni terlampau banyak perkara-perkara yang patut kamu fikir kalau kamu nak fikir. Tapi hang tak mau fikir tentang penciptaan Allah, hang nak fikir tentang masalah lain. Habis tu dia akan sibuk dengan masalah orang. Tu kata Allah, kalau orang kafir, dia jadi macam yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Tersesatlah dengan sebab kebanyakan manusia itu mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dia kata, yang mana yang tak mau fikir, dia akan sesat. Dia terus sesat. Tapi kalau yang mau, dia akan dapat petunjuk. Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Kalau hang mau fikir,
Kalau hama ambil tahu tentang penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk di dalamnya, wa yahdi bihi katsira. Kamu akan dapat petunjuk yang banyak. Tapi kalau hang tak mau fikir, hang nak cari salah dia saja, Tuhan hang ni tak kerti buat lain lah. Buat perumpamaan nyamuk, lalat, semut, laba-laba. Cuba hang fikir pasal binatang-binatang tu. Bila dia sebut tentang binatang tu, ada sebab dia sebut binatang tu. Sebesar-besar lembu. Ada 2 biji mata je. No? Kan lagi satu apa Allah nak sebut? Namlatun, semut. Nahlun. Apa dia? Kal. Lebah. Kan? Allah Ta'ala cerita dalam surah Namlah. Nahlun. Lebah cerita pasal apa? Aku ciptakan lebah tu, dia buat rumah dekat-dekat. Allah suruh dia buat rumah dekat-dekat dengan rumah orang. Bahkan pernah berlaku dalam satu peristiwa, sedang Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Sekok lebah mai duk pusing. Kan lebah dia ada bunyi dengung. Pusing kat Nabi SAW. Lepas tu Nabi tersenyum. Sahabat ni pakai duk ribah lah. Takut lebah tu sengat Nabi. Nabi tahan. Jangan sak. Nabi duk tersenyum sambil tengok. Lebah tu duk. Lepas tu sahabat kata, siapa tak bagi kami pukul dia? Nabi duk buat. Duk tahan. Nanti sat lah. Jangan buat dia lagi. Lepas tu Nabi biar dia terbang keluar. Nabi kata sat lagi dia main pula. Rupa-rupanya dia duduk sembang dengan Nabi SAW. Lebah itu sedang bersyahadah. Mengakui Rasulullah itu adalah utusan Allah. Jemput pergi makan madu dia. Madu dia sedap. Diambil daripada sari bunga saffron. Madu nombor 1. Sebab tu madu Yaman, madu terbaik di dunia. No? Dia akan bagi tahu dekat Rasulullah SAW. Jomlah dia kata, dia punya sarang dekat sini. Jom pergi minum madu dia. Dalam tu fihi syifa'ul linnas. Dalamnya terkandung syifa', penyembuh untuk manusia. Jom pergi minum madu dia. Dia ajak Rasulullah pergi minum. Kan Rasulullah kata, saat lagi dia main. Betul dia masuk main. Rupanya dia nak tunjuk jalan. Jemput Rasulullah pergi minum madu dia. Bahkan kalau kita tengok, dia nak angkut madu, nak bubuh dalam sarang tu. Straw dia sak mana? Adakah macam straw kita? Dah. Halus saja. Dia angkut, dia tuang. Bila penuh, manusia ambil, minum, buat ubat. Pengohong manusia lain campur ayat gula merah, jual madu asli. Nah? Allah, kayanya Allah. Kita apa ada? Nah? Kita apa ada? Lebah boleh buat gelap madu, kita buat gelap apa? Najis. Nah? Sebab tu bila Allah Ta'ala kata, aku tak malu nak letak perumpamaan dengan binatang-binatang yang halus. Bahkan lagi kecil daripada tu. Fama fauqa. Kecil lagi daripada tu, aku tak malu letak. Nah? Pasal apa? Mulia binatang-binatang ni. Hampa ni mulia dengan sebab Muhammad SAW. Kalau tidak, kita ni tak laku pajak gadai. Faham tu? Maksud tak laku pajak gadai? Apa yang boleh buat? Kalau hang bagi kat daripada dunia, dah elok dah. Dia kerabat bukit, dia runtuhkan bukit. Bagi lautan, dia akan berlautan. No? Bagi sungai, dia cemarkan sungai. Hang bagi kat dia apa, semua dia meningkup. Tak lain dan tak bukan manusia itu adalah untuk melakukan kerosakan di muka bumi. Tetapi dimuliakan makhluk bernama manusia itu dengan sebab adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah hiasi kita dengan akal. Itulah sebabnya manusia itu menjadi ahsani taqwim. Seindah-indah kejadian. Mereka lah yang mengindahkan kejadian. Tak bolehlah nak marah kat manusia, saya pun manusia. Kan? Kita memang tak marah dekat manusia. Janganlah dia kata kalau Allah bagi aku jadi nyamuk pun senang. Minggu yang hidup kot. Ha? Okay, setinggal satu lagi. Input tentang nyamuk sebenarnya banyak lah. Saya cuma ambil yang saya ingat. Nah. Dalam perut nyamuk tu dia ada asid untuk bagi cair darah. Kita pernah makan ubat cair darah kan? Orang yang ada kencing manis darah tinggi ni kan? Dia ada satu ubat, doktor kata ni ubat cair darah. Rupanya di dalam perut nyamuk tu ada satu
Asid untuk mencairkan darah. Bila dia sedut darah manusia, darah tu tak beku. Kalau darah tu beku dalam perut dia mati. Tapi darah tu hanya, asid tu hanya bertahan untuk tempoh 5 hari saja. Sebab tu nyamuk hidup seminggu. Tu kira yang panjang umur seminggu lah. Hak pendek umur tu kadang-kadang kecil-kecil, baru duk belajar terbang, mai kita piung bagi habis. Kali kita roh dengan riset, apa dah muka hang. Boleh tak bunuh nyamuk? Boleh. Saya pakai tak bunuh lah pula. Boleh. Dia mau mudaratkan, boleh bunuh nak. Boleh bunuh nyamuk. Lepas tu, pada penciptaan Allah, pada jasad seekor nyamuk yang cukup halus itu, sekali dia bertelur 100 biji keluar. Allahu Akbar. PC tang mana tu? Bila saya tengok takkanlah National Geographic ni dia pemohong lah. Tapi kalau Allah tak sebut dalam Al-Quran, orang tak kaji dah. Bila Allah sebut dalam Al-Quran, maka orang kaji. Bila orang kaji, orang mengaji. Itu yang dikatakan Al-Quran dan sains itu berpisahnya tiada. Bila kaji-kaji jumpa, subhanallah, hebatnya Allah, maha hebat Allah. Siapalah kita ni, jangan kata nak suruh buat nyamuk, suruh lukis ekor nyamuk pun je. Tambahlah kita nak menciptakan. Hebat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kerana kita jadi manusia, ada akal, boleh berfikir, ada kehendak untuk mengaji, untuk belajar. Maka bila ada ilmu, daripada ilmu telah untuk menguatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, bukan aku tak boleh buat perumpamaan yang besar. Puan pun tak boleh fikir, anak kecil puan pun tak terfikir. Tambahlah yang besar-besar. Kalau kata ikan paus tu umur dia pun sampai beratus-ratus tahun. Kita tak ke mana sangat. Kita ni lawan dengan apa pun kalah. Cuba lawan lari dengan kucing. Boleh tak? Tak boleh kalah. Dia sekali dia pecut je. Kita ni baru duk bersedia. Kita lawan apa? Lawan dengan semut. Semut panjat dinding nak sampai atas. Kita boleh kerabat dinding. Spiderman dia pemohong. Apa yang kita boleh buat? Kita nak lawan dengan ikan berenang. Di dalam air. Habis gas, mati terapung. Ikan? Kau ikan bawa tuang gas semua? Dah Allah. Kalau nak dilawankan dengan makhluk-makhluk Allah ni, kita siapa? Kita kalah dalam semua hal. Dalam semua segi. Nak terbang tak boleh seperti burung. Allah Ta'ala bagi akal. Tu yang kata, mulia dengan manusia itu kerana akal. Allah Ta'ala bagi akal, buat kapal terbang, boleh terbang. Allah Ta'ala bagi akal, buat gas, boleh selam. Di bawah. Allah Ta'ala bagi akal dan perhiasan kepada kita, maka bersyukurlah. Bila ada ilmu, bila ada iman, maka hadirlah amal. Baru boleh nak ke syurga. Banyak cerita nak ke syurga ni. Yang dikatakan syurga Allah tu mahal sangat harga dia. Okey. Wa ma yudillu bi illal fasiqin. Kata Allah tidaklah akan tersesat dengan dia melainkan orang-orang yang fasik. Hanya orang fasik saja yang akan tersesat daripada jalan yang lurus. Bila dia ada akal tapi dia tak mahu guna untuk berfikir. Dia nak fikir pada benda-benda yang jahat saja. Dia tak mahu cari benda-benda yang baik. Macam kata seorang cendekiawan agama Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadilah kamu seperti lebah yang sentiasa mencari madu walaupun duduk di lungguk sampah. Jangan jadi seperti lalat sentiasa mencari bangkai walaupun duduk di taman bunga. Jadi walaupun kita ni duduk di dalam kelompok yang teruk sangat, cari kebaikan. Ada kebaikan di situ. Ni duduk dah tempat dah elok dah. Tapi orang lain semua mau, dia tak mau. Dia duk cari buruk orang. Dia duk cari salah orang. Yang tu yang dia temui. Maka salahlah yang dia akan jumpa. Ni fasik, orang fasik. Jadi macam mata lalat lah. Tak sat dia puji binatang ni, dia hina. Ada perumpamaan. Binatang ni kita buatlah perumpamaan.
Dan kemudian alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, iaitu orang-orang yang memecahkan janji, memungkiri janji. Memecahkan janji dengan Allah sesudah diteguhkan dia. Kita ni rupanya ada janji dengan Allah. Kita ada janji dengan Allah. Apa perjanjian kita dengan Allah? Semasa kita di dalam kandungan ibu kita, kita dah berjanji dengan Allah. Perjanjian kita akan memikul amanah yang telah pun Allah Ta'ala beri pada kita. Apa dia? Kita nak jadi khalifah. Kita dihantar, dikirimnya kita ke muka bumi ini sebagai khalifah. Maka kamu akan menanggung beberapa amanah daripada Allah. Amar ma'ruf wa nahyu munkar. Suruh buat baik, cegah buat kemungkaran. Jangan suruh orang je kita tak buat. Sebelum kita suruh orang, kita kena disiplin diri kita dulu. Disiplin diri kita dulu. Kita kena buat baik dulu. Ni kita kejut anak kita sembahyang subuh, kita masuk pintu dok balik. Kan? Sembahyang. Esok kau mau mati ambil berdoa untuk mak. Mau nak mati dah. Nak terkatil lina balik. Kemudian nak suruh anak saja berdoa. Macam mana nak sampai? Akaunnya tak ada. Tak boleh nak sampai lah. Nak masuk macam mana? Suruh anak tutup aurat. Mak tak tutup aurat. Hantar anak pergi pusat tahfiz Al-Quran. Mak dia bayang pun tak. Terlebih ni kata kita ada janji dengan Allah. Janji dengan Allah kita nak buat baik. Nak tinggalkan yang jahat. Itu perjanjian kita. Dan kata Allah, orang-orang ni memecahkan janji dengan Allah. Orang macam ni yang dah mungkiri janji dengan Allah. Tak mengutarakan janji kepada Allah. Wa yaqta'una ma amarallah. Bahkan mereka juga telah putuskan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Supaya dihubungkan dan merosak mereka di muka bumi ini. Allah Ta'ala kirim kita ke muka bumi ini. Melainkan adalah untuk menjaga kemaslahatan. Tak lain tak bukan. Menjaga kemaslahatan. Hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Kena jaga hubungan kita sama-sama manusia dan jaga hubungan kita dengan Allah. Kita hidup dalam kelompok masyarakat. Kita beramal soleh, contoh dia kita bersolat, itu hubungan kita terus dengan Allah. Kita berpuasa, itu hubungan kita terus dengan Allah. Begitu juga solat-solat sunat kita, itu hubungan kita terus dengan Allah. Kita baca Al-Quran, itu hubungan kita terus dengan Allah. Tetapi kita jangan lupa kita ada hubungan dengan manusia. Bukan kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita akan kuat apabila kita hidup berjemaah. Kena ada kawan untuk sama-sama bertukar pendapat. Bersembang, memberi pandangan yang baik-baik. Jangan bubuh tak elok-elok, letakkan yang baik-baik pada pandangan, pada pendapat. Sembang, biarlah di dalam perbualan kita itu ada membuahkan satu hasil yang lumayan untuk diri kita dan diri kawan kita. Bukan semata-mata mengambil kesempatan nak jumpa dia, nak ajak bergosip pasal orang lain. Nak ajak membawang pasal orang lain. Tak lain dan tak bukan adalah untuk saling menasihati. Bahkan kadang-kadang kawan tu adalah untuk kita luah perasaan. Itu hablum minan nas. Satu lagi yang Allah Ta'ala sebut. Kita hidup bermasyarakat, berjiran, tetangga. Itu hablum minan nas. Kena jaga. Sebab tu di antara amal soleh ni adalah yang disebut barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat fal yukrim jar. Hendaklah dia memuliakan jiran dia. Kemudian dia sebut fal yukrim dhaifah. Hendaklah dia memuliakan tetamunya. Orang mai di rumah kita muliakan dia. Jangan dia main-main. Mai buat apa? Pergi balik. Kami dah kerja. Dia suruh muliakan tetamu sekalipun tetamu tu bukan Islam. Tapi tengoklah kita orang perempuan ada had-had tetamu untuk kita muliakan. Kalau lelaki janganlah panggil masuk jikalau tak ada suami di rumah. Kecuali kalau dengan izin suami. Dan abang kata sat lagi ada tukang paik nak buat paik ayat bocok. Suami kita pergi kerja. Tak apa panggil dia masuk.
Tak lagi kawan tukang paik tu nak main buat, tak boleh, suami saya tak ada, nanti petang mai. Itu pun tak boleh kerja dah bila petang. Habis masa dia nak, ataupun gas habis dalam rumah. Pernah nampak perempuan kerja kat Tonggis, tak ada kan? Takut belah sini ada. Tapi kat belah tempat kami tu tak ada lah. Semua orang lelaki. Habis tu taklah masak. Pasal apa? Tak lagi orang yang tukang angkat gas tu lelaki. Nak masuk dalam rumah tak boleh. Ini keharusan. Apabila keperluan. Dalam menjaga hubungan dengan manusia ni kena tahu juga batasan-batasannya. Termasuklah hidup berjiran. Kena jaga sangat-sangat. Rasulullah cukup jaga. Sebab saya kata, Rasulullah hidup berjiran dengan seorang lelaki Yahudi. Nah. Tapi apabila Rasulullah dapat pemberian daripada para sahabat, dia pernah dapat sekok kambing. Rasulullah suruh isteri dia, di antara isteri yang pandai memasak, Zainab, nah, suruh buat sup. Tak salah payang lagu sup kita tu, nah. Sup kita tu melampau, segala makneka ada, no. Bila buat sup, Rasulullah kata cari yang terbaik punya bahagian, bagi dekat jiran. Pertama kali, cari yang terbaik punya bahagian. Okey. Rasulullah ni terkenal, dia paling suka makan sup kaki kambing. Kaki depan. Nah. Kaki ke tangan, kita bagi tangan lah, no. Kambing dalam tangan lah. Dia ada kaki je 4. Tangan mana? Hak yang di depan tu tangan lah. Tak apalah kata kaki ke tangan. Tapi hak depan tu. Nah. Bahagian yang paling Rasulullah suka, bahagian tu lah. Paling dia suka. Jadi dia kata, dia sembang-sembang dengan Yahudi tu. Yahudi kata, dia pun suka, sedap. Jadi kita lah sembang. Hang suka makan ikan tang kepala. Oh, aku pun suka makan tang kepala. Nah. Saya tu bodoh sikit, suka lupa. Orang makan sisi, aku tak apa suka. Nah, tak mau isi padat-padat tu lagi, aku tak suka. Sembang-sembang lagu tu lah. Inilah perbualan Rasulullah dengan lelaki Yahudi ni. Dia kata, aku pun suka makan tangan kaki tu. Sebab daging dia lembut. Kalau kata rebus dia cepat empuk tangan situ lah. Kaki depan tu. Kaki belakang ni kurang. Jadi Rasulullah ni bila dapat hadiah ni, seekor kambing dah masuk sup, dia habaq kepada Anas bin Malik. Budak suruhan dia ni. Dia hantar dekat jiran kita yang ni. Anas ni parti dia, bukankah baginda suka ni? Pada bahagian ni baginda paling suka. Apa dia kata? Kita nak bagi ke orang bagi yang kita suka. Lan tanal birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tidak akan tercapai satu-satu kebaikan sehingga kita sanggup nak bagi benda yang kita suka tu dekat orang. Oh, kita hak suka tu tak bagi dah, tak? Bagi hak yang tak apa kita makan, bagi hak ACC yang ni kita tak apa nak makan, bagi. Itu perangai kita berbeza dengan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya jaga jiran. Cerita dia nak jaga jiran dia sampai tahap tu. Nah, apatah lagi kita berjiran sesama Muslim. Berlebih kuranglah. Kan? Nah, dia ada tanam pokok kari. Kita pakai kari pulih. Pasal India kan? Kita ada tanam pokok ulam raja. Apa salahnya hari dia nak berulam? Kita bagi dekat dia. Ambil lah, nak makan bila pun ambil lah. Kita pagak pun share sama sekat. Ambil lah, ambil. Dia main ambil. Masa dia main ambil pokok kita marah. Masa kita pergi ambil daun kari dia, tak apa. Jadi berlebih kurang lah. Perenggan-perenggan tu. Itu yang kata kita hidup je. Selagi ada 40 rumah di sekitar kita, itulah jiran yang wajib kita jaga. Hablum minan nas. Perhubungan sama manusia. Ni amanah. Inilah yang kata janji kita dengan Allah. Tapi apabila kita menyakiti, merosakkan perhubungan sesama manusia, merosakkan perhubungan dengan Allah. Yang ni yang Allah Ta'ala kata, wa yaqata'una ma'amarallah. Orang yang telah memutuskan apa yang disuruh oleh Allah, merosakkan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang akan rugi. Kerugian ni bukan sekadar di dunia. Rugi dia dunia dan akhirat.
Apabila kita telah mengkhianati janji yang kita telah berjanji dengan Allah sewaktu kita dalam rahim ibu kita telah berjanji dengan Allah. Tapi apabila kita memungkirinya, maka kita termasuk di kalangan orang-orang yang akan khasir. Orang yang paling rugi. Balik di akhirat nanti menyesal. Nah, aku hidup berjiran dengan dia tapi kerja bergaduh saja. Dalam satu masa ni, dia tak pernah berbaik dengan semua jiran. Kadang dia baik dengan kau ni, dia berkeling dengan kau ni pula. Hari dia baik dengan kau ni, dia berkeling ujung ni pula. Is punya kerja berkeling dengan orang lah. Punca sikit je anak-anak punya bergaduh, budak-budak bergaduh. Sekejap lagi dia berbaik. Habis hak mak pak ni masa muka lama. Nak membawa kadang-kadang sampai ke mati. Balik sana menyesal lah. Awak lah aku tak maafkan dia. Mana maaf apa? Bukan aku yang salah, dia yang salah. Tak apa. Berlebih kurang lah. No? Tak jatuh maruah pun kalau minta maaf. Tak luak sikit pun kalau kita beralah. Oh tak boleh lah. Ketambah kalau orang nasihat lagi dia terbakar. Tak tahu apa. Diam lah tak tahu apa. Orang tu nak bagi nasihat kot kan. Marah pula kat kawan tu. Itulah kita. Bukan siapa. Kita tak kata kat siapa-siapa. Kita kata pada diri kita. Peringat kepada diri kita. Aku jangan jadi macam tu. Aku dah janji dengan Allah. Nak jaga hubungan dengan Allah. Nak jaga hubungan dengan manusia. Bahkan dengan hubungan dengan binatang. Kena jaga. Kena jaga betul-betul. Waktu Rasulullah diajak kita jaga hubungan dengan binatang. Waktu nak sembelih. Waktu nak sembelih binatang tu. Kan dia kata, pisau bagi tajam. Jangan asah pisau tu depan binatang. Yang ni tu dia punya asah lah. Depan mata lembu. Ni je kau tu tengok. Awak ingat dia tak tahu? Anak sembelih dia. Tak lagi dia cunggit dah. Tak boleh nak. Adab dia kena jaga dengan binatang tu. Jangan bagi dia tengok. Jangan sembelih kawan dia depan mata dia. Tak dia kat jauh dulu. Kesian saya kalau kata tengok lembu kena sembelih saya kesian. Tak sanggup tengok nak. Zalim tak zalim. Dia makanan. Boleh. Tapi kita rasa kesian. Dia dengar kawan dia duduk riau. Dia sini telinga capar. Saya nanti duduk jauh-jauh memang tak tengok lah. Saya suka nak menyelami perasaan binatang tu. Lepas tu timbullah rasa sentimental dia. Kesian. Sebab tu mak saya kata dulu, kalau hang kesian jangan makan. Dah jadi lauk boleh makan dah lah. Kan lah. Tapi duduk jauh tu kesian. Tengok. Saya dulu kan kita ayam kampung. Bila nak makan kena hambat. Hambat setengah kampung pun nak dapat sekor ayam tu. Mak saya nanti suruh saya bawa ayam tu. Bila masuk dalam kampung kami tu ada seorang Tok Haji. Saya masih dalam umur 5-6 tahun lah saya ingat. Saya nanti jalan kaki bawa lah ayam tu. Nak pergi sembelih. Bila sampai rumah Tok Haji tu dia kata hang pegang. Nanti saya duduklah bertirung dengan dia. Dia bagilah saya pegang dekat kepala. Kalau pegang kat kaki memang aku lepas dah. Dia cabut-cabut di tengkuk tu. Dia sembelih. Bila sembelih dia kata kena bagi putus 2 orang ni. Lepas tu kita kena lepas dia. Dia akan melambungkan. Ayam kampung dia tak macam ayam daging ni. Ayam daging ni cepat mati tau. Sembelih-sembelih tak. Dia tak melambung pun. Saat lagi tu habis dah. Sian tu. Dia pun tak nak kata pun tak keluar kandang tu pun. Ayam kampung ni jago kampung. Dia sementara nak mati tu melambung. Sian tengok dah. Kepala dengan terkulai. Saya nanti tanya kat dia, Tok Haji, pasal apa dia melambung-lambung? Nak mati anak oi. Sakit nak mati ni. Sementara nyawa nak habis keluar. Kesian kat dia nak. Kesian balik abang kamu orang. Orang dia tak pergi makan dah, tak kesian lah. Lagi heret pergi makan. Tunggu pula. Nak bedah siasat nak berkeluar mai. Kadang ada telur lagi dalam tu kan. Kesian pula kat anak telur, kat anak ayam tu. Baru tak ada nak keluar. Dah pun disembelih mak dia ada telur lagi dah. Saya kata saya suka sentimental. Tak boleh tengok bentang-bentang tu lah. Kesian selalu. Wallahu'alam bisawab insyaAllah nak. Ada rezeki kita sambung bulan depan. Bulan depan raya ke? Raya. Tengok kan kita rayakan lama. Biasanya kalau Aidil Adha ni
Sehari 2 hari je kan? Okey. InsyaAllah pakaian Raya kita jumpa lagi. Ada rezeki insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ikan poh ni kalau dia makan ikan 4 tan baru dia rasa kenyang. 4 tan. Kalau susu tu sekali dia menyusu anak ni 1 tan sekali dia menyusu anak. Oh Masya Allah. Apa dia? Apa dia? Dia sekali nganga dah. Kan berbondong-bondong ikan yang berenang tu. Kan berbondong-bondong tu dia nganga ke tu ya? Ikan tu macam masuk dalam gua tu. Masuk terus. Ha? Dia tahan seminggu. Tahan seminggu dia tak payah makan. Peloklah sekali dia makan, kita boleh makan. Boleh buat kenduri 2-3 ribu orang boleh makan. Oh, dia sekali nganga. Dia nganga, ikan yang mai berbondong-bondong tu akan masuk semua. Lepas tu berenang salah. Kamu ingat masuk mana-mana gua kot tu. Masuk terus dalam perut dia. Lepas tu dia pun ni Allah Ta'ala tak ada penapis. Dia bukan telan dengan ayak-ayak tu. Masuk ikannya. Napis tu keluar ayak. Allah Maha Kaya tu. Tak terfikir kita punya akal ni tak sampai, tak terjangkau pemikiran kita. Ada penapis. Bawa keluar ayak tapi ikan tak keluar. Subhanallah. Subhanallah. Dia ikan tu, kalau kata nak ikut kena minum dengan ayak-ayak tu je nak kembung kawan tu. Bila kita tengok pada penciptaan Allah baru terasa kerdilnya kita umat manusia ni. Kerdil sungguh. Allah Allah. Tak apa Alhamdulillah. Sama-samalah kita gunakan sedikit akal untuk berfikir. Share lah dengan kawan-kawan apa yang kita tahu. Sebab apa? Apa yang kita tahu itu adalah satu ilmu. Maka apabila kita sampaikan satu ilmu kepada kawan kita, mungkin kawan kita boleh sampaikan lebihan ilmu itu lagi. Maka manfaat ini akan kita perolehi bersama-sama. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin. Fansurna fa innaka khairun nasirin. Waftahana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairul rahimin. Warzuqna fa innaka khairul raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmi zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Kaza. Sabar. Assalamualaikum. Salam.